Kita mulakan buletin awal ni jam ini dengan memberi tumpuan terhadap pembentangan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Baru sebentar tadi, Rang Undang-Undang itu dibentang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam pembentangannya, Perdana Menteri menyatakan terdapat beberapa parameter gubalan RUU tersebut seperti mana yang diputuskan dalam jawatankuasa pilihan khas terhadap semua soalan berbangkit berhubung larangan ahli Dewan bertukar parti. Antaranya penguatkuasaan akta itu tidak bersifat retrospektif selain ia merupakan pendekatan satu langkah one step approach dalam memperkenalkan undang-undang larangan bertukar parti. Untuk mengulas lanjut, kita bersama Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM. Selamat tengah hari, Prof. Hari. Prof telah mendengar pembentangan RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022. Adakah Prof melihat RUU itu dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti dapat menutup semua kelompongan yang ada dalam politik negara kita ketika ini, lebih lagi dalam isu lompat parti dan tarik sokongan? Bagi saya ini merupakan fasa atau langkah pertama. Dengan pindaan RUU ini, ia akan membolehkan sekurang-kurangnya memulihkan kepercayaan, keyakinan kepada sistem, struktur, nilai dan juga moral yang perlu diwujudkan dalam mempertahankan kesucian ahli Dewan Rakyat. Jadi saya pasti ini merupakan sesuatu yang membawa kepada fasa-fasa yang lain. Barangkali lompong-lompongnya pasti akan ada, itu boleh diperbaiki, diberikan nilai tambah dan penambahbaikan itu boleh dilakukan secara berterusan. Misalnya bagi saya melihat apabila RUU lompat parti ataupun larangan untuk kelompok parti kepada wakil rakyat ini diwartakan, barangkali kemudian ia boleh diikat, disimpulkan dengan akta penyeliaan dana politik dan juga akta etika ke atas moral ahli Dewan supaya ketiga-tiga ini mempamer kewibawaan, ketokohan, sosok yang akan mempertahankan keunggulan Dewan itu sendiri. Dan Prof, ada disebutkan juga 3 pengecualian terhadap ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti. Pertama, ahli Dewan Rakyat tidak terhenti jadi ahli Dewan Rakyat sekiranya parti politiknya terbubar atau dibatalkan pendaftarannya. Kedua, pelepasan keanggotaan ahli Dewan Rakyat daripada parti politik apabila dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak menyebabkan beliau terhenti jadi ahli Dewan Rakyat. Dan ketiga, pemecatan ahli Dewan Rakyat dari keanggotaan dalam parti politik, dikecualikan dari ahli Dewan Rakyat terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Kalau kita lihat ketiga-tiganya ini, pengecualian ini, apa mungkin kelemahan-kelemahan yang Prof dapat lihat dalam RUU ni? Ya, mungkin juga kepada calon bebas. Apabila tidak diberikan kelonggaran untuk membolehkan mereka memilih parti selepas memenangi sesuatu kawasan berdasarkan kepada tiket bebas, itu juga akan memungkinkan wujudnya satu kelonggaran. Kita bersetuju bahawa seseorang yang dilantik sebagai wakil rakyat, dilantik sebagai speaker di Dewan dan juga mereka yang dipecat daripada parti mungkin tidak terikat dengan kedudukan ini. Tetapi sejauh manakah ini akan memungkinkan kita untuk melihat soal-soal lain yang berkaitan dengan soal etika wakil rakyat itu sendiri. Bagaimana mampu untuk katakan berada dalam satu parti tetapi secara berterusan mengkritik dan juga mengherdik apa sahaja dasar dan juga keputusan yang dibuat secara konsensus ataupun persetujuan bersama. Jika tidak dipecat dan jika masih lagi dalam parti, itu juga akan dilihat mempengaruhi kedudukan soal kebebasan berada dalam satu pertubuhan ataupun organisasi. Jadi saya percaya fasa ini melihat kepada isu technicality dan juga isu perundangan. Barangkali selepas ini kita perlu melihat kepada bucu-bucu yang memungkinkan perlu pemulihan dari sudut struktur dan juga sistemnya, dan bagaimana saringan dan juga penyeliaan itu bukan kepada Dewan secara menyeluruh atau kepada parti politik, tapi wakil rakyat itu sendiri mengambil inisiatif dan juga iktibar kepada apa yang sedang berlaku agar dapat mempertahankan soal integriti politik mereka. Saya percaya apa saja ruang yang dibuka sekarang adalah langkah ke arah masa depan politik yang lebih baik. Tetapi
inisiatif itu perlu datang dari wakil rakyat itu sendiri. Mereka yang mahu menjadi wakil rakyat, mereka yang perlu memahami dan mahu memahami, perlu menggarap dan juga memberikan tafsiran pendefinisian yang jelas kepada kedudukan dalam usaha larangan untuk bertukar parti agar ia tidak memberikan ruang kelonggaran yang wujud dalam RUU ini. Dalam kedudukan sekarang, saya percaya ia adalah usaha untuk memperkukuhkan apa yang ada, memperbaiki apa yang perlu dan seterusnya mencari mungkin apa yang boleh menjadi pemisah kepada usaha mewartakan larangan ini. Saya percaya dalam konteks ini juga kita telah melihat pelbagai libat urus, pelbagai perbandingan dengan negara-negara lain. Tapi akhirnya kita harus melihat kepada budaya politik tanah air. Dan bagaimanakah itu sendiri harus diperbaiki agar dia membuka satu landscape ataupun parameter baru kepada kedudukan politik siasat tanah air. Dan Prof, saya tertarik apa dengan apa yang Prof katakan. Tapi kalau kita lihat dalam satu situasi lain, sekiranya seseorang MP itu dipecat dari parti dan menjadi wakil rakyat bebas, adakah boleh untuk individu tersebut menyertai parti lain? Adakah itu dilihat atau dikira sebagai lompat parti atau tukar sokongan dalam konteks RUU ini? Boleh mungkin Prof beri penerangan? Ya, kalau dipecat dan juga diambil tindakan disiplin, sepasti wakil rakyat itu tidak lagi berada dalam parti yang sudah dimenangi kerusi di dalam pilihan raya yang telah dilalui oleh wakil rakyat tersebut. Bermakna dalam kedudukan tersebut secara tidak langsung sama ada dia akan menjadi wakil rakyat bebas ataupun memilih untuk berada dengan wadah perjuangan yang lain. Itulah yang saya rasakan antara perkara yang telah dihalusi, diteliti dan dibenarkan supaya ia membuka ruang kepada mereka untuk terus berkhidmat dalam landasan perjuangan politik baru tanpa mengganggu gugat apa yang telah mereka perolehi dalam pilihan raya dengan memenangi sesuatu kawasan. Jadi dalam kedudukan seperti itu, ia membuka ruang kepada calon itu, kepada wakil rakyat itu untuk terus memberikan khidmat tanpa perlu mengosongkan kerusi mereka agar perkhidmatan tidak terganggu hanya disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh parti politik. Kadang-kadang keputusan barangkali dibuat berdasarkan kepentingan individu tertentu, kepentingan secara berkelompok di dalam parti. Maka untuk menghindar dan juga memberikan impak kepada apa yang sudah diputuskan, saya percaya keputusan untuk membolehkan wakil rakyat itu terus mempertahankan kerusi itu adil. Kerana itu akan melihat kepada usaha memerangi tingkah laku yang songsang dengan apa yang mahu diwartakan dan waktu yang sama membiarkan mereka yang dirasakan mungkin menjadi bahan dalam pengkhianatan yang berlaku dalam parti tidak diteruskan. Dan saya percaya ini juga membolehkan ruang kepada RUU larangan ahli parlimen bertukar parti ini diperkukuhkan dari sudut itu. Bermakna parti juga harus mengambil keputusan tertentu. Ya, Prof, dalam masa yang sama juga adakah Prof melihat rang undang-undang ini akan diterima di peringkat negeri, dua negeri seperti mana yang diterima di peringkat persekutuan? Ini telah dilakukan di Kelantan dan Pulau Pinang. Saya percaya ini perlu dilakukan di peringkat Dewan Undangan Negeri, apatah lagi di peringkat kebangsaan, di peringkat Dewan Parlimen, di peringkat Dewan Rakyat boleh melaksanakannya. Dewan Undangan Negeri juga harus mengambil ini sebagai satu isyarat agar ia diperkembangkan. Malahan langkah seterusnya juga harus mengambil satu keputusan yang lebih ampuh untuk turut memuatkan kedudukan ahli Dewan Negara, supaya ini tidak hanya terikat di peringkat Dewan Rakyat tetapi juga di peringkat Dewan Negara. Malahan itu juga akan memberikan satu nilai tambah, memberikan satu impak yang besar kepada struktur nilai sistem yang mahu kita hasilkan daripada kedudukan sistem yang mahu kita ubah ini ke arah sistem yang lebih telus, adil, beraccountability dan juga mempamer kewibawaan ketokohan kepimpinan berdasarkan kepada pegangan, ideologi, kepercayaan politik masing-masing. Prof,
Dalam masa yang sama, kita tahu dalam satu penggal kita ada 3 Perdana Menteri. Ini antara lain adalah akibat daripada lompat parti dan juga penarikan sokongan. Bagaimana juga RUU anti lompat parti ini dapat kita lihat untuk merubah terus landscape politik Malaysia? Inilah yang disebabkan oleh penjajaran politik yang berlaku, kerana saya rasakan bahawa penjajaran politik itu menyebabkan mandat rakyat itu bertukar kepada mandat wakil rakyat. Bermakna dalam konteks ini yang mahu dilakukan adalah supaya penjajaran yang dimahukan itu tidak mengganggu gugat mandat yang telah diberikan kepada rakyat ketika hari pilihan raya. Dan dalam konteks ini saya melihat bahawa apabila wujud 3 Perdana Menteri, apabila wujud penjajaran perubahan selepas pilihan raya, itu disebabkan oleh penyelewengan dan juga keputusan-keputusan yang dirasakan menyanggahi apa yang dimahukan, apa yang diperlukan oleh rakyat ketika pilihan raya. Jadi saya rasakan dengan adanya RUU lompat parti ini akan sekurang-kurangnya mengelakkan daripada berlaku penjajaran-penjajaran yang melahirkan rasa muak, kecewa, marah dalam kalangan rakyat sehingga mewujudkan keadaan fatik dalam politik ataupun kelesuan politik. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia dalam mengulas mengenai pembentangan RUU larangan ahli parlimen bertukar parti. Visual yang anda saksikan tadi adalah visual secara langsung kami bawakan berkenaan dengan pembentangan rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022. Perbahasan telah diteruskan. Kalau anda boleh lihat ketika ini ahli parlimen pengerang Datuk Seri Azalina Osman sedang lakukan ataupun berhujah berkenaan dengan RUU berkenaan. Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.